Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, selawat serta salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya, para pengikutnya sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, pada pagi ini kita ambil kesempatan untuk baca hadis-hadis yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Kebetulan pula hari ini kita dalam bab atau kitab Salatul Idaini, salat dua hari raya. Cerita bab salat dua hari raya. Kita ni nak raya dah ni. Cuma raya dalam PKP ni tidak sebagaimana biasalah, dalam terma apapun norma yang kita kena patuhi, SOP yang kita kena patuhi. Ala kullin, kita bacalah apa yang ada dalam hadis berkaitan dengan salat dua hari raya. Baik, hadis yang dengan kita hari ini ialah hadis ke-505. Hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala syahidtul fitra ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin wa Umar wa Uthman yusallunaha qabla al-khutbah thumma yakhutub ba'da kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ka'anni anzur ilayhi hina yujlisu biyadihi thumma aqbala yashukkuhum hatta ja'a an-nisaa ma'ahu Bilalun faqala ya ayyuhan nabiyyu idza ja'aka al-mu'minatu yubayi'naka al-ayah thumma qala hina faragha minha antunna ala dhalika faqalat imra'atun wahidah lam yujibhu ghayruha na'am qala fatasaddaqna fabasata Bilalun thawbahu thumma qala halumma lakin halumma lakun fida'an abi wa ummi fayulqina al-fatakha wal khawatima fi thawbi Bilalin, muttafaqun alaih. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, aku pernah menghadiri Idul Fitri, yakni salat Idul Fitri bersama Nabi. Abu Bakar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar dan Uthman radhiyallahu anhum, semua mereka salat sebelum khutbah. Kemudian sesudah salat baru khutbah. Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar, yakni turun dari mimbar, sepertinya aku melihat tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyuruh orang supaya tetap duduk. Kemudian beliau berjalan-jalan di tengah mereka menuju ke barisan wanita bersama Bilal. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat, ya ayyuhan nabiyyu idza ja'akal mu'minati yubayi'nak al-ayah. Ni ketika selesai membaca, beliau bertanya kepada kaum wanita, apakah kalian begitu? Okey. Apakah kalian siap untuk itu? yakni untuk berbai'ah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Faqalat imra'atun wahidah minhunna, silakan, ataupun salah seorang dari wanita menjawab, ya. Dia jawab, ya, dia datang ni untuk mengadakan bai'ah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka bersedekahlah kalian. Lalu Bilal menghampar kainnya dan berkata, silakan, siapa yang akan bersedekah? Maka mereka melemparkan cincin mereka ke kain itu. Muttafaqun alaih. Baik, hadis ni sebenarnya bagi isyarat kepada kita bahawa salat sunat Idul Fitri dilakukan sebelum khutbah. Beza dengan hari Jumaat, dia baca selepas khutbah. Itu asyahid dalam hadis ni. Poin utama berkaitan dengan bab. Poin yang kedua, okey, bahawa perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada golongan wanita agar banyak bersedekah. Agar banyak bersedekah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima janji setia daripada mereka. Bai'ah daripada mereka. Tapi cara bai'ahnya ialah dia bukan kata sentuh tangan, salam dan sebagainya, tidak. Tapi dia ikat janji setia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, maka bila sedekah tu, Bilal pun hampa kain dia, orang pun wanita-wanita pun campak barang-barang sedekah mereka. Lalu mereka melemparkan cincin mereka ke kain itu. Dia ambil harta dia dan dia sedekah. Jadi syahid pada hadis ni, solat raya ni solat dulu solat dulu baru khutbah. Hadis yang ke-506, hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, قام النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر فصلى فبدأ بالصلاة ثم خطب فلما فرغ نزل فأتى النساء فذكرهن وهو يتوكأ على يد بلال وبلاله باسط ثوبه ليلقي فيه النساء. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri dan langsung salat Idul Fitri. Setelah itu baginda menuju ke bahagian wanita, ini staf di belakang, lalu memberikan nasihat kepada mereka sambil berpegangan pada tangan Bilal. Lalu Bilal menghampar kainnya untuk menerima sedekah yang dilemparkan oleh kaum wanita, oleh para wanita ke kain tersebut. Jadi di sini lebih kurang pada hadis yang tadi, cuma dengan riwayat bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke saf wanita di belakang, beri nasihat kepada dia. Lalu di antara nasihat tu Nabi suruh banyak sedekah. Kemudian Bilal hampar kain dia. Okey. Disebut bila hampar kain dia, hatta dalam kaedah riwayat ni disebut bagaimana Bilal sallallahu alaihi wasallam menghamparkan Bilal dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bilal ni dia tadah kain dan Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan wanita agar bersedekah ke dalam kain tersebut. Baik. Hadis yang ke-506 ni lebih kurang dengan hadis yang pertama tadi. Asyahid atau fokus kita, poin kita ialah solat raya ni solat dulu, khutbah kemudian.
Hadis yang ke-507. Hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma wa Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Qala lam yakun yu'adzanu yaumal fitri wala yaumal adha, muttafaqun alaih. Ibnu Abbas dan Jabir radhiyallahu anhum berkata, tidak ada azan untuk salat Idul Fitri dan salat Idul Adha. Okay? Tiba-tiba orang panggil salat, macam mana kita nak panggil orang salat? Dia pun kita seru azan, dia datang lah. Jadi solat raya pukul 8, 7.45 dia pun azan, panggil orang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa kita kata? Apa salahnya? Bolehkah kata macam tu? Tak boleh. Pasal apa? Sebab syariat ni milik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat meriwayatkan kepada kita bahawa Nabi salat raya ni tak ada azan. Tidak ada azan, panggilan azan untuk salat raya. Kalau solat juga, azan juga, tak tahulah lagu mana. Cuma setakat ni tak jumpa lagi lah. Alhamdulillah. Kalau kita tak jaga agama, orang berpakat reka-reka, tak mustahil akan ada nanti. Hadis ke-507. 500. Tadi 506 dah, betul dah. 507. Hadis ke-507. 508. Kemama dah ni kata. Mamai. Hadis ke-508. Hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Annahu arsala ila Ibn Zubair fi awwali ma buyi'a lahu innahu lam yakun yu'adzan bis salati yaumal fitri wa innamal khutbatu ba'da salah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengutuskan orang kepada Ibnu Zubair ketika baru dibai'ah sebagai Amirul Mukminin, khalifah, untuk memberitahukan kepadanya tidak ada azan untuk salat Idul Fitri dan khutbah harus sesudah salat. Para sahabat ni banyak ni faedah dia daripada hadis ni. Selain daripada hadis bab kita kaedah salat raya ni tak ada azan dan tidak ada qamat dan tidak ada azan, terus khutbah saja. Okay. Selain daripada ni, faedah hadis ni juga ialah kepentingan menjaga syiar utama dalam agama. Salat raya ni antara syiar besar. Jadi para sahabat ni terus dia lantik jadi khalifah, dia hantar pesanan-pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada khalifah dia. Jadi antara yang hantar ialah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Bila Ibnu Zubair dilantik menjadi khalifah, dia hantar satu pesanan bahawa untuk nanti kalau khalifah masuk bulan Ramadan dan juga Syawal nanti, okey, waktu nak salat raya tidak ada azan. Dia pesan kat khalifah. Jadi ni penting. Kita ni banyaknya komplainnya. Tapi sahabat dulu bila dilantik jadi khalifah, dia pun saling berpesan-pesan supaya jaga kebaikan orang Islam. Okey. Jadi ini pun maksud yang sama dengan hadis sebelumnya. Tidak ada azan dan khutbah setelah salat. Hadis ke-509. Kita pergi lagi. Hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar yusalluna al-Eidain qabla al-khutbah. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar pernah salat 2 hari raya sebelum khutbah. Salat dulu baru khutbah. Baik. Ada riwayat yang menunjukkan ada orang tak setuju, dia tukar.
mujur pak kita ni tak ada yang tukar. Ni dia tukar. Sebab dia sangka baik. Macam mana sangka dia? Hadis ke 510. Hadis Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju yawm al-fitr wal adha ila al-musalla fa awwalu shay'in yabda'u bihi as-salah thumma yansarif فيقوم مقابل الناس والناس حوله والناس جلوس على صفوفهم فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم فإن كان يريد أن يقطع بعثا قطعه أو يأمر بشيء أمر به ثم ينصر Thumma ditulis ini apa? Summa yansarif. Summa yansarif. Tu tengok yansarif. Thumma yansarif. Kena betulkan dekat PDF kita tu. Fayaqumu muqabilan nasi. Fayaqulu falam yazid faqala Abu Sa'id falam yazalin nasu ala dhalik hatta kharajtu ma'a Marwan wa huwa amirul madinati fi adha aw fitrin falamma atayna al-musalla idza mimbarun banahu kathir ibn sult fa idza Marwan yuridu an yartaqiyahu qabla an yusalliya fajabadtu bi thawbihi fartafa'a wa khataba qabla as-salah faqultu ghayyartum wallahi faqala Aba Sa'id qad dhahaba ma ta'lam faqultu ma a'lamu wallahi khairum mimma la a'lamu faqala inna an-nas lam yakunu yajlisuna lana ba'da as-salah faja'altuha qabla as-salah muttafaqun alaih. Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu keluar ke musalla untuk salat Idul Fitri dan Adha. Maksud musalla di sini tempat salat. Kita ni kalau tidak masjid musalla. Cumanya kita kalau masjid besar musalla tu jadi kecil. Secoit apa panggil secoit di situ. Okey. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam musalla Nabi ni bukan supaya musalla kita. Musalla Nabi ni makna tempat Nabi salat yang boleh ramai orang, padang. Kalau kita tengok sejarah, dia dekat dengan apa tu, depan tu tempat salat Nabi, Masjid Abu Bakar, Masjid Al-Ghamamah, Masjid Ali. Kalau kita berjalan di belah kanan tu kan, situ ada tempat-tempatnya salat Nabi SAW. Kenapa Nabi tak salat di masjid? Ada hikmah supaya wanita-wanita yang mana tidak boleh pergi ke masjid boleh duduk juga mendengar khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab raya ni kan cerita besar raya ni. Baik, jadi dia kata kita ambil balik daripada awal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu keluar ke musalla untuk salat Idul Fitri dan Adha. Jadi salat luar daripada masjid tempat rata. Kita ni SOP tak muat, kita kecilkan. Patut saya ingat hari tu kerajaan boleh keluarkan apa tu SOP baru, garis panduan solat raya. Solat raya ni kata tak saya buat di tempat yang luar terbuka. Sebab nanti macam-macam.
payah nak kontrol orang. Dia tak nak tempat dia solat, walaupun sikit dia nak solat pak dia juga. Jadi kalau boleh diamalkan, pergi keluar dah kita tak boleh nak solat di surau masjid, buat di padang ramai. Nampak syiar Islam. Kita suka tengok di Europe orang boleh buat macam tu, di Rusia orang boleh buat macam tu. Pak kita tak boleh nak buat macam tu. Pak kita bukan masalah panas, masalah kita macam saya sebut kuliah pagi semalam lah. Orang kita ni jaga sangat sensitiviti orang lain. Jaga sangat sensitiviti orang lain. Padahal tu syiar tu. Nabi SAW jaga syiar. Baik. Kemudian baginda langsung salat, kemudian membangkit menghadap orang-orang yang masih duduk dalam saf. Dia memberi nasihat dan wasiat serta menyuruh mereka pada kebaikan. Maka jika di saat itu akan mengirimkan pasukan, baginda segera menghentikan khutbahnya dan mengirimkan pasukannya lalu berganjak. Abu Sa'id menambahkan, dan begitulah yang berlaku sampai aku keluar bersama Marwan sebagai amir di Madinah untuk salat Idul Adha atau Idul Fitri. Ketika sampai di musalla, dia langsung naik ke atas mimbar yang dibuat oleh Kathir bin Salt sebelum dia Islam. Maka kata Abu Sa'id, aku tarik baju dia. Dia nak naik baca khutbah dulu. Jadi Abu Sa'id kata, aku tarik baju dia Marwan. Gubernur ni. Gubernur nak jadi imam, dia pun tarik baju gubernur. Maka aku tarik bajunya ke belakang, tapi dia terus naik ke atas mimbar dan berkhutbah setelah solat. Tapi apakah daya, dia masih lagi degil untuk solat, dia pun bawa keluar Allahumma salli ala Muhammad. Ya. Ya. Dan begitulah yang berlaku sampai aku keluar bersama Marwan sebagai amir di Madinah untuk salat Idul Adha dan Idul Fitri. Dan ketika sampai di musalla, dia langsung naik ke atas mimbar yang dibuat oleh Kasir bin Salt sebelum salat. Maka ku tarik bajunya ke belakang, tetapi dia terus naik ke atas mimbar dan berkhutbah sebelum salat. Dia naik juga. Dia naik juga sebelum salat, baca khutbah dulu. Kata siapa ni? Abu Sa'id kata, aku tarik baju dia. Baju gubernur. Pasal gubernur hok nak naik tu, aku tarik baju dia. Tapi dia pun naik juga. Dia tetap juga. Bukanlah dia tarik siapa pun kata. Dia tarik macam tu, gubernur pun naik juga. Dia tak boleh nak tarik macam kita tarik baju budak. Main bola apa. Jadi dia naik juga. Maka ku tarik bajunya dari belakang. Dia terus naik ke mimbar dan berkhutbah sebelum salat. Aku katakan kepadanya, demi Allah engkau telah mengubahnya. Demi Allah engkau telah mengubahnya. Marwan bin jawab, wahai Sa'id, telah habis masanya apa yang engkau ketahui itu. Parok panggil. Dia boleh kata kepada sahabat, wahai Sa'id, hak kamu tahu tu telah habis masanya. Expired ke lagu mana bahasa kita. Dia tak boleh nak pakai dah. Soalan gitulah. Tak boleh nak pakai dah apa hak kamu tahu tu. Dia kata sebab apa? Abu Sa'id berkata,
apa yang aku tahu lebih baik daripada apa yang aku tak tahu. Maknanya hak aku tahu khutbah selepas solat. Hak aku tak tahu khutbah sebelum solat. Hak aku tahu tu lebih baik daripada aku tak tahu tu. Maknanya perbuatan hak aku tahu lebih baik daripada apa yang kamu buat. Okay? Lalu Marwan kata apa? Orang-orang tidak akan duduk setelah solat, kerana itu aku ajukan khutbahnya sebelum solat. Dia kata macam sama kita. Kalau aku khutbah lepas mayang, orang nak pergi semayang, lepas mayang dia balik dah. Dia tak dengar dah khutbah. Dia tak dengar dah khutbah. Jadi hak mana lebih baik? Pandangan Abu Sa'id dan juga sahabat lain, solat dengan Nabi, solat dengan Abu Bakar, solat dengan Umar, semuanya solat dulu baru khutbah. Mari dia khutbah dulu baru solat. Alasan dia, orang tak dengar kalau khutbah lepas solat. Maka jawapannya kembali kepada apa yang Nabi SAW buat. Syariat ni tidak berubah dengan sebab keadaan kita rasa nak ubah dia macam tu. Padahal Nabi SAW lebih tahu apa hikmah dia. Jadi keadaan salat raya ni begitulah dia. Jangan diubah-ubah. Kadang-kadang orang ubah disebabkan dia sangka apa yang dia buat tu baik. Macam ni ni. Kenapa dia buat macam tu? Supaya dia nak suruh orang dengar khutbah. Dengar khutbah tu benar baik ke tak? Tak baik. Tapi yang tak baiknya apa? Yang tak baiknya dia telah ubah syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu tak baik. Niat baik dah. Niat dia nak suruh orang dengar khutbah. Tapi cara dia tak baik sebab dia telah ubah syariat Nabi. Waktu Abu Sa'id kata, apa yang aku tahu lebih baik daripada yang aku tak tahu. Sebab Marwan kata, hak kamu tahu dah tak boleh pakai dah. Hak kamu tahu ni dah tak boleh pakai. Baik. Clear bab tu. Jangan ubah syariat Nabi. Bab seterusnya, bab zikru ibahati khurujin nisa fil idaini ilal musalla wa syuhudul khutbati mufaraqatin lirrijal. Sunnah bagi wanita untuk keluar solat raya ke musalla. Musalla ni kita kata dah tadi, tempat solat besar kan. Dan mendengar khutbah. Sunat juga wanita pergi dengar khutbah raya. Okey. Dalam keadaan terpisah dari lelaki. Mana kena duduk asing lah. Jangan pergi dengar khutbah sebelah-sebelah. Ajak raya kan, bini dengan suami jalan sama-sama. Siapa dekat musalla padang, awak duduk sini, saya duduk sini. Mari pasangan couple lain pula, awak duduk situ, saya duduk sini. Dengar khutbah raya ni tak, bukan dengar nak tengok wayang ni. Ni tak dengar khutbah raya. Jadi dalam keadaan terpisah antara lelaki dan perempuan, perempuan bahagian perempuan, lelaki bahagian lelaki. Tapi dibenarkan wanita haid untuk datang solat Idul Fitri dan Idul Adha, tapi dia tak solatlah, dia dengar khutbah yang. Hadis Ummu Atiyah qalat umirna an nukhrijal huyyada yawmal idaini wa dhawatil khuduri fayashhadna jama'atal muslimin wa da'watahum wa ya'tazilul huyyadu an musallahunna. Qalat imra'atun ya Rasulullah ihdana laysa laha jilbabun faqala litulbisha sahibatuha min jilbabiha, muttafaqun alaih.
Ummu Atiyah radhiyallahu anha berkata, kami kaum wanita diperintah. Maksud diperintah memang Nabi suruh. Bukan kata siapa-siapa nak mari kita pulanglah. Ada. Kami diperintah, maknanya suruh. Sebab tu dalam agama ni adanya perintah dan larangan. Sebab agama ni nak ajar kita. Jadi bila apa yang agama perintah, bila datang kalimah perintah, mana kita kena ambil sebagai satu saranan yang tegas. Bukan sekadar tak apalah, buat apa tak apa, tak buat apa tak apa. Cuma darjat wajib ke sunat tu terkembali kepada mana, sudut mana yang tu. Bila sebut perintah tu, kita rasa nak kena buat. Kata Ummu Atiyah, kami kaum wanita diperintah pada hari raya untuk mengajak keluar para wanita yang sedang haid. Juga gadis pingitan. Gadis pingitan. Pingitan disebut sini, lama tak dengar kalimah pingitan ni. Jadi agak gadis pingitan. Anak dara. Disebut dalam bahasa Arab ni, apa tadi? Khudur apa tadi? Zawatil khudur. Zawatil khudur. Wanita-wanita dalam pingitan. Disebut sini pun terjemah pingitan. Wanita-wanita yang mana duduk di rumah je. Orang di rumah tak keluar rumah. Orang wanita dulu dia tak keluar rumah. Kalau anak dara duduk di rumah je. Duduk di rumah tu, duduk buat kerja rumah lah, belajar. Masa itulah dia universiti dia. Anak-anak dara dulu universiti dia duduk dalam rumah dia lah. Sebab tu disebut dara pingitan ni, kalau mereka tak keluar daripada rumah mereka. Mereka tak keluar daripada rumah mereka. Universiti dia tu, situlah dia duduk belajar. Duduk apa? Nak jadi seorang wanita. Itu. Sebab tu mereka tak keluar rumah. Tapi bila hari raya, Nabi suruh keluar. Wanita haid pun keluar, anak-anak dara pun keluar. Fayashhadna jama'atal muslimin wa da'watahum, supaya menyaksikan jamaah dan doa kaum muslimin. Pergi kumpul mana pada solat tu, orang lelaki solat, orang wanita yang tak boleh solat tu, dia duduk sajalah, duduk dengar jauh sikit. Tapi wanita yang haid agar menjauh dari musalla, tidak duduk sekali dengan orang solat. Seorang wanita bertanya, ya Rasulullah, ada kalanya salah satu dari kami tidak punya kain jilbab. Nabi SAW kata, pinjamlah dari kawannya. Siapa kata tak ada pakaian raya, tak ada jilbab, tutup aurat, tak boleh pergi pasal tak ada jilbab. Nabi kata pinjam dengan kawan dia, pergi juga solat raya. Walaupun tak ada pakaian, pergi juga solat raya, pinjam dengan kawan. Beratnya bukan apa tu, besarnya tuntutan menghadiri solat raya bagi seluruh umat Islam. Lelaki memanglah, perempuan yang haid pun Nabi suruh pergi, anak dara pun Nabi suruh pergi, hak tak ada jilbab pun Nabi suruh pinjam. Nampak tak? Besarnya tuntutan solat raya. Kita sibuk dengan rendang. Tak, hari ni rendang ni, pagi ni tak lagi semaya raya. Pasal rendang tak masak lagi. Ketupat baru nak panah ni. Lepas ni orang nak mari rumah makan sate ni, tak masak lagi. Macam-macam. Solat raya tak dengar. Sebab tu orang kita ni pelik orang kita ni. Raya kita ni, puasa kita ni sebab nak raya. Puasa ni sebab nak raya. Masuk je Ramadan, dia nampak kegembiraan Syawal. Masuk Ramadan, dia nampak kegembiraan Syawal. Dia tak gembira dengan Ramadan, dia gembira dengan Syawal.
Sedangkan Syawal tu 1 hari je. Ramadan adalah 30 hari. Setiap hari Ramadan adalah hari gembira. Okey? Jadi sebab itu apabila pergi solat raya, dia rasa tak penting. Dia rasa tak penting pergi solat raya. Sebab apa yang lebih utama bagi dia adalah bergembira di hari raya. Apa dia suruh ayah dia pergi, abang dia pergi, adik dia pergi. Dia duduk rumah lah. Dia melaram, dia panggil, melaram. Pakai baju baru. Make up dia pun setengah jam dah nak keluar. Tak boleh, ni orang nak mari kena make up tebal sikit. Padahal Nabi tak ada tudung pun Nabi suruh pinjam kawan pergi solat raya. Boleh bayang tak betapa besarnya tuntutan tersebut. Walaupun kita kata dia adalah sunat hukumnya. Salat sunat 2 hari. Salat sunat hari Idul Fitri. Salat sunat Idul Adha. Sunat ya kan? Tapi sunat ni dia bukan sunat biasa. Sunat ni sunat yang bersifat syiar. Apa maksud syiar? Sesuatu yang Nabi SAW buat secara terang-terangan, besar-besaran. Dan Nabi zahirkan kegembiraan tersebut. Ni syiar. Bukan kata salat sendiri-sendiri di rumah. Tu ke COVID je. Tapi kalau boleh dihidupkan syiar ni, sampai musim COVID ni, keluar di jalanan dengan penjarakan sosial. Lebih kita suka sebab syiar Islam tu nampak. Kalau di UK, di Denmark ke masa tu, kan? Solat tempat parking kereta. Penjarakan sosial, parking kereta. Kalau dia boleh cari parking mana-mana, padang MPAJ tu ke, seluar-luar padang MPAJ, semua buat penjarakan sosial, solat raya, pasang mic, pasang speaker, khutbah. Syiar. Benda ni syiar. Kalaulah kita ada pemimpin-pemimpin yang boleh hidupkan syiar ni, alangkah baiknya. Orang kita tak nak keluar daripada masjid dia untuk solat raya. Ni. Bila keluar duduk solat di masjid, orang wanita tak boleh nak pergi. Wanita haid tak pergi. Kalau solat Pak Padang, wanita boleh pergi. Pak kita ni, Padang ni boleh buat. Padang PAJ boleh buat. Kalau buat kat Tesco pun boleh. Ya. Apa tu? Nak buat soal lagi pergi stadium Melawati ke, orang syak belah-belah Shah Alam, buat gitu. Ataupun paling-paling tidak, tutup jalan, semayang atas jalan dengan jarak SOP lah, dengan penjarakan supaya hidup syiar. Tapi kalau kita tak mampu, nak buat macam mana kan? Solatlah pada apa yang kita ada. Jangan pandai-pandai pula kita nak kena pakat lagi. Pasal solat raya ni adalah, oleh kerana syiar dia besar, dia juga memerlukan keputusan daripada pihak yang besar. Hanya autoriti, badan berautoriti sahaja yang boleh melaksanakan sesuatu secara besar-besaran gitu. Kita tak boleh nak buat, saya nak buat lah. Kita panggil orang-orang pergi buat situ, tak boleh. Okay. Baik. Hadis yang seterusnya, hadis 512, boleh mengadakan permainan yang bukan maksiat di hari raya. Itulah hari bergembira di hari raya ni. Okay. Kita baca 1, 2, 3 lagi hadis. Lepas tu kita berhentilah. Hadis Aisyah radhiyallahu anha qalat, dakhala Abu Bakr wa indi jariyatan min jawaril ansar tughanniyani bima tafawalatil ansar yawm bu'ath. Qalat wa laysata bimughanniyataini faqala Abu Bakr ama zamiru syaitan fi baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa dhalika fi yaumi 'idin. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Aba Bakrin, inna li kulli qaumin 'idan
wa hadza 'iduna muttafaqun alaih. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Abu Bakar masuk ke rumahku bertepatan ada dua gadis Ansar yang sedang menyanyikan syair-syair yang digubah orang mengenai perang Bu'ath. Dan kedua gadis itu bukanlah penyanyi. Tiba-tiba Abu Bakar menegur, apakah ada seruling syaitan di rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bawa alat muzik ni, dia panggil seruling syaitan. Abu Bakar kata. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata apa? Wahai Abu Bakar, setiap kaum mempunyai hari raya dan hari ini adalah hari raya untuk kita. Sebenarnya ni adalah hadis yang khilaf di kalangan ulama berkaitan dengan apa tu hukum nyanyian. Tapi perbahasannya panjanglah. Ringkas cerita, sebahagian orang tengok hadis ni membenarkan nyanyi. Tapi sebahagian yang kata hadis ni bukan membenar, malah hadis ni hujah tak bolehnya menyanyi. Dengan hadis yang sama. Hak kata boleh nyanyi tu, dia nyanyi tu. Perbuatan dua orang jariah tu. Kan dia nyanyi. Jadi bila dia nyanyi, maksudnya bolehlah nyanyi. Yang kata tak boleh nyanyi, dia kata tengok dulu ayat Aisyah kata macam mana. Aisyah kata dua orang tu bukan tukang nyanyi. Maknanya itu bukan kebiasaan dia. Bukan memang sibuk duk nyanyi. Air raya je dia tiba-tiba nak mengalun-alunkan suara. Kerana gembiranya di hari raya. Tapi bukan berlaku senantiasa lah. Kita ambil guna hadis ni untuk bergembira, buat nyanyi-nyanyian sentiasa. Yang kedua, dalil yang tidak membolehkan, dia kata perkataan Abu Bakar seruling syaitan tu tidak diingkari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak marah pun Abu Bakar panggil seruling syaitan. Bahkan Nabi kata, ni kan hari raya. Menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengiyakan perkataan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bahawa nyanyian itu seruling syaitan. Jadi hadis yang sama tapi sudut pandangan ini berbeza, tapi kita lebih cenderung kepada tidak terlalu luas dalam bab ni. Yang guna hadis ni kecil je pada jariah, kita guna habis untuk zikir-zikir kita pun kita menyanyi juga. Tak boleh lah. Baik, hadis ke-513. Hadis yang sama juga. Hadis Aisyah radhiyallahu anha qalat dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa indi jariyatani tughanniyani bighina'in bu'ath fattaja'a 'ala al-firash wa hawwala wajhahu wa dakhala Abu Bakr fantaharani wa qala mizmaratu asy-syaitan 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa aqbala alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala da'uhuma falamma ghafala ghamartuhuma fakharajata wa kana yawma 'idin yal'abu fihi sudan bid-daraqi wal hirabi fa imma qa'iman fasa'altu an-nabiyya fa imma sa'altu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa imma qala tashtahina tanzurina faqultu na'am فأقامني وراءه خدي على خده وهو يقول دونكم يا بنات دونكم يا بني أرفدة حتى إذا مللت قال حسبك قلت نعم فاذهبي. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW masuk ke rumahku yang ketika itu ada dua gadis mendendangkan syair tentang Bu'ath. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung tidur di atas tempat tidurnya sambil memalingkan wajahnya. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu masuk dan membentakku sambil berkata, adakah ada seruling syaitan di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadapkan wajahnya kepada Abu Bakar dan bersabda, biarkan keduanya, biarlah budak dia tu nak syair.
Tidak lama kemudian aku beri isyarat kepada kedua gadis itu, maka keluarlah mereka. Lama kemudian dia pun bagi isyarat dah, maka mereka pun keluar. Pada hari raya biasanya orang-orang Sudan bermain senjata dan perisainya. Entah aku yang minta atau Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menawari aku untuk melihat permainan mereka. Maka aku jawab, ya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruhku berdiri di belakangnya, pipiku di sebelah pipinya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada mereka, lanjutkan permainanmu wahai Bani Arfidah sampai aku jemu. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah kamu sudah merasa cukup? Aku menjawab, ya. Okey. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruhku masuk. Pada hadis ini terkandung hadis berkaitan hari raya adalah hari yang gembira. Tapi dalam masa yang sama Nabi sallallahu alaihi wasallam juga layan dua orang jariah yang duk bersyair tu. Hatta Nabi sallallahu alaihi wasallam tengok bersama Aisyah. Aisyah, Nabi ajak, mari kita tengok. Bukan setakat marah, Nabi kata mari kita tengok budak-budak ni dak nyanyi. Padahal mereka tu bukan tukang nyanyi pun. Tapi Nabi ajak sebab melayan kegembiraan. Nah, waktu tengok tu pipi Nabi dengan pipi Aisyah ni belaga. Bukan. Nabi duduk dengan sebelah Aisyah. Pipi Nabi dengan pipi Aisyah ni bersentuh. Rapaknya kalau kita kata romantik lah. Romantik di hari raya, duduk dekat-dekat, lepas tu sambil-sambil tengok budak-budak duduk syair. Lepas tu Nabi tanya Aisyah radhiyallahu anha, lama tu Nabi kata mana tadi? Nabi suruh mula-mula siap ya, kemudian habis tu Nabi suruh dia pergi. Kemudian dia kata di sini lagi, pada hari raya biasanya orang-orang Sudan bermain senjata dan perisai, entah aku yang minta atau Nabi menawar aku untuk melihat permainan mereka. Jadi hak nyanyi tadi dah pergi dah. Hak Nabi tengok dengan Aisyah tu adalah permainan pedangnya orang Sudan. Jadi Nabi kata, Aisyah nak tengok tak dia orang ni main pedang. Aisyah pun duduk sebelah Nabi. Dalam keadaan pipi Nabi dengan pipi Aisyah tu bersentuh, menempel. Sambil-sambil tengok orang Sudan duduk main pedang tu, tarian pedang dia tu. Yang ni wallahu ta'ala alam. Tapi kalau ikut tu di rumah Aisyah lah. Kan kalau itu dia tengok tu tahu. Kalau hadis yang budak nyanyi tadi dalam rumah Nabi kan, dalam rumah Aisyah radhiyallahu anha. Ada orang Sudan main pedang tu tak tahulah mana, dalam masjid ni. Ada dengar dia tu. Ana tak ingat. Dalam masjid ya. Geng-geng kompang ambil main. Wallahu taala alam. Jadi orang Sudan duk main perisai dengan tombak. Nabi pun ajak Aisyah tengok sekali. Lepas tu Nabi kata teruskan Bani Arfidah. Mereka pun buat sampailah Aisyah bosan. Nabi kata dah cukup dah. Dia kata cukup lah, tengok setakat tu lah. Lalu Nabi kata okey lah, pergilah. Nabi pun bagi Aisyah radhiyallahu anha pergi. Jadi nak sebutnya hari raya ni adalah hari yang gembira. Hari raya yang hari gembira dan dibenarkan buat beberapa perkara yang menggembirakan. Tapi jangan sampai melanggar syariat Nabi, syariat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Hadis ke-514. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala bainal habasyatu yal'abuna 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi jarabihim dakhala Umaru fa ahwa ila al-hasa fa hasabahum biha faqala da'hum ya Umar. Muttafaqun alaih. Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata ketika orang-orang Habasyah memperlihatkan permainan senjata mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Datanglah Umar dan langsung melempari mereka dengan batu kerikil. Umar pula tengok gitu, baling dengan batu kerikil. Pasal dia tak setuju. Dan memang bukan kebiasaan lah. Kalau tidak kerana hari raya, Nabi tak akan benarkan. Kita ni ambil dalil ni mengharuskan semua bentuk tarian dan juga permainan muzik atas dasar agama. Tak boleh. Jadi Umar ni bila tengok benda ni, tak je berlaku, dia ambil batu nak baling. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam sini. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, biarkanlah mereka, wahai Umar. Jadi wallahu taala alam, itulah yang dapat kita sebut pada beberapa hadis yang dengan kita hari ini. Mohon kemaafan di atas salah dan silap. Dan insya-Allah beberapa hari lagi kita akan berhari raya, maka amalkanlah sunnah-sunnah pada hari raya sebagaimana yang kita dah maklum sebelum daripada ini. Dengan mandi sunatnya, pakai minyak wanginya, pakai pakaian barunya, mulakan dengan makannya. Nak pergi jalan-jalan lain, balik jalan lain tak boleh dah, muka PKP kita tak nak pergi. Jadi solatlah di rumah masing-masing. Tapi kerajaan bagi 100 orang di masjid. Kalau KL 100 orang, maksimum 100 orang untuk solat raya di masjid. Ikut kapasiti jemaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala angkat wabak ni daripada kita semua, dan sehingga kita dapat kembali hidup dalam keadaan normal seperti biasa, insya-Allah. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.